Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nordina Binti Muhammad Gusti, nombor matrik 27791. Berdasarkan daripada filem Sam, iaitu Saya Amat Mencintai Ilmu ini, dapat dilihat bahawa kecelaruan mental yang dihadapi oleh watak utama iaitu Sam adalah skizofrenia. Skizofrenia ini merupakan gangguan mental yang kompleks dan juga kronik yang dicirikan oleh pelbagai gejala yang mempengaruhi pemikiran, emosi dan juga tingkah laku seseorang. Antara bukti yang dapat dilihat daripada filem Sam ini, di mana Sam ini mengalami penyakit skizofrenia adalah pada minit ke-44 hingga ke minit 45, di mana watak utama iaitu Sam telah dipukul dan juga dikejar oleh seseorang di sebuah kilang PV6. Pada waktu ini, Sam percaya bahawa seseorang yang memukulnya itu adalah Haikal. Namun sebaliknya, itu hanyalah imajinasinya, kerana Sam pada waktu itu hanya bergelut seorang diri dan hanya berhalusinasi bahawa ada seseorang yang sedang mengejar dan memukulnya. Seterusnya, bukti kedua dapat dilihat adalah semasa Sam sedang bercakap dengan seseorang, iaitu dirinya sendiri, di mana dirinya yang dilihat tersebut mempunyai perwatakan yang berbeza dengan Sam, iaitu lebih ganas dan juga berbahaya. Sam dapat melihat dan pada masa yang sama dapat mendengar suara seseorang, sedangkan itu hanyalah ilusi dan juga imajinasinya. Sekarang kau dah faham. Langkah pertama, kita menalisa dan kita akan hidup seperti dulu. Dulu? Sam, kau lupa atau kau buat lupa? Kau gila lah. Kau gila. Gila. Seterusnya saya masuk kepada faktor yang menyebabkan berlakunya skizofrenia ini. Okey, berdasarkan daripada filem Sam, dapat dilihat bahawa faktor yang menyebabkan Sam iaitu watak utama tersebut mengalami masalah skizofrenia adalah disebabkan oleh faktor persekitaran. Faktor persekitaran ini saya bagi kepada dua, iaitu pertama faktor pranata dan juga perinatal, di mana faktor ini merupakan tekanan daripada ibu mengandung semasa mengandung atau adanya komplikasi semasa bersalin. Kemungkinan pada waktu ibu Sam mengandungkan Sam, kemungkinan ibunya mengalami masalah tekanan atau juga mengalami komplikasi semasa bersalin. Yang kedua, faktor persekitaran juga dapat dilihat dari segi tekanan psikososial. Tekanan psikososial ini adalah seperti trauma zaman kanak-kanak. Melalui filem Sam, ada ditayangkan zaman silam Sam semasa dia kecil, di mana Sam sudah dapat melihat dan juga mendengar suara seseorang yang di mana muka yang mirip dengannya. Akibat daripada ini, Sam selalu dibuli oleh rakan-rakannya, dan pada masa yang sama, ayah Sam sendiri tidak dapat menerima dengan tingkah laku Sam yang bermain dan juga bercakap seorang diri sehingga memarahi Sam dan ingin memukul Sam. Hal ini kita dapat melihat bahawa ini telah mengembangkan lagi gangguan yang telah dialami oleh Sam, iaitu masalah skizofrenia. Kurang ajar kau. Sini kau. Bangun. Bangun. Balik. Balik. Kau sini kau. Kau cakap ulang lagi ya. Sini kau. Sini kau. Kau memang menyusahkan aku. Sini kau. Aku tanya kau sini kau. Aku tak boleh terima kau. Anak tak guna. Abang, kenapa ni bang? Kenapa bang? Abang sudah lah bang. Kenapa ni? Anak awak dah gila mah. Bercakap seorang-seorang. Main seorang-seorang. Masalah skizofrenia ini dapat dirawat dan melalui pembacaan saya, antara kaedah rawatan yang dapat dilaksanakan terhadap pesakit skizofrenia ini adalah pertama, menggunakan ubat antipsikotik. Ubat antipsikotik ini merupakan rawatan utama untuk penyakit skizofrenia, di mana ianya dapat membantu mengurangkan atau mengawal gejala seperti halusinasi dan juga khayalan. Terdapat dua jenis antipsikotik, iaitu antipsikotik tipikal, di mana ianya merupakan ubat untuk tahap yang pertama, dan juga antipikal, iaitu untuk tahap yang kedua. Pilihan ubat ini bergantung kepada simptom-simptom dan juga toleransi individu yang mengalami skizofrenia. Seterusnya, kaedah kedua yang dapat dijalankan untuk rawatan skizofrenia ini adalah intervensi psikososial. Rawatan ini bertujuan untuk meningkatkan pematuhan ubat, meningkatkan fungsi dan mengurangkan kadar berulang dan menggalakkan pemulihan. Intervensi psikososial ini selalunya disediakan oleh pakar profesional kesihatan mental, iaitu antara terapi yang dijalankan oleh mereka adalah terapi tingkah laku kognitif yang juga dikenali sebagai CBT. CBT ini membantu individu mengenal pasti dan mengubah suai pemikiran dan juga kepercayaan yang diputarbelikkan dalam fikiran mereka sendiri. Ianya memberi tumpuan kepada mengurangkan kesusahan dan juga menggalakkan strategi daya tindak penyesuaian. Yang kedua, dapat juga dilaksanakan melalui terapi keluarga, di mana terapi keluarga ini ianya melibatkan ahli keluarga pesakit itu sendiri, di mana dapat meningkatkan pahaman tentang skizofrenia dan juga dapat memberi sokongan emosi kepada pesakit tersebut.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Razali, nombor bensuri 278-144. Okey, di sini saya akan menjelaskan tentang bahagian otak dan hormon yang terlibat dalam kecederaan skizofrenia. Okey, antara bahagian otak yang terlibat ialah korteks prefrontal yang merupakan bahagian otak yang terletak di hadapan korteks cerebral yang menerangkan tentang menerima maklumat daripada lobus lain serta mengawal pergerakan pemikiran emosi dan memori. Okey, sebagai contohnya kita dapat lihat dalam filem yang dipamerkan dalam filem Sam iaitu minit 35 hingga 36 di mana Haikal beremosi apabila cintanya ditolak oleh Lisa dan kali itu menyebabkan Haikal mengamuk dan mengoyak gambar Lisa. Okey, selain itu, bahagian otak yang terlibat juga ialah striatum di mana ia merupakan sebahagian daripada ganglia basal iaitu sekumpulan struktur yang terlibat dalam pengawalan pergerakan motor dan motivasi. Okey, di sini kita dapat lihat dalam filem Sam yang menunjukkan pada minit 35 hingga 35-45 saat di mana Lisa dapat membaca fikiran Sam yang mana Sam ini membawanya keluar makan di sesuatu tempat yang eksklusif untuk melamarnya menjadi isteri Sam. Di sini menunjukkan fikiran yang dinyatakan oleh Lisa bersesuaian dengan tindakan yang ingin dilakukan oleh Sam tersebut. Ni malam ni aku nak dinner dengan dia. Dia cakap special. Aku rasa dia nak melamar lah. Oh my god! No. Seterusnya, hormon yang terlibat dalam kecederaan skizofrenia ini ialah hormon tekanan yang merupakan tindak balas hormon terhadap tekanan boleh terganggu yang mana perubahan dalam tindak balas kortisol mungkin dikaitkan dengan gejala skizofrenia seperti gangguan mood, kebimbangan dan disfungsi kognitif. Okey, sebagai contohnya kita dapat pada minit 1 jam 5 minit hingga 1 jam 6 minit lebih kurang macam tu. Saya tertekan apabila dia mengetahui dirinya sendiri mengalami masalah kesihatan mental yang mana berperan dengan dirinya sendiri. Keadaan ini menyebabkan saya tertekan dengan perkara yang berlaku. Tak mungkin. Relax sayang, jangan takut. Aku cuma imajinasi yang bayangan kau saja. Ada kau yang menembak aku. Aku ni ada dalam diri kau. Tak, kau bukan aku. Kenapa kau dengar aku ni? Okey, akhir sekali hormon yang terlibat ialah hormon seks iaitu estrogen dan testosteron yang menjadi bukti bahawa perbezaan hormon ini antara lelaki dan wanita boleh menjejaskan risiko dan gejala skizofrenia di mana menunjukkan dalam filem Sam tersebut pada minit 27, 40 saat hingga 28, 2 saat, Haikal bertindak agresif kepada Lisa dengan memegang telinga dan tangan Lisa tersebut apabila ajakannya untuk menemah makan ditolak mentah-mentah oleh Lisa tersebut. Boleh kan? Haikal, jangan kacau saya boleh tak? Saya banyak kerja, awak ajak orang lain Lisa, kau jangan macam ni. Lepas Haikal. Aku tak suka, aku tak suka. Assalamualaikum, nama saya Syahidah Aisyah binti Zakaria, nombor metrik 277-841 akan meneruskan perbincangan soalan ketiga iaitu berkaitan dengan pembelajaran pelazima klasik dan pembelajaran pelazima operan yang telah dikenal pasti dalam filem Sam. Yang pertama, saya akan menjelaskan berkenaan dengan pembelajaran pelazima klasik. Pembelajaran pelazima klasikal ini dapat didefinisikan sebagai satu proses pembelajaran dalam psikologi yang terhasil apabila rangsangan neutral membuat satu gabungan atau perkaitan dengan rangsangan lain secara berpasangan dan secara berulang kali. Secara amnya, apabila rangsangan neutral iaitu NS dan rangsangan tidak terlazim iaitu UCS bergabung dan berpasangan, pelaziman klasik akan terbentuk dan akan terjadi. Pembelajaran pelaziman klasik ini akan membentuk satu teori iaitu teori pelaziman klasik yang telah diperkenalkan oleh Ivan Petrovich Pavlov yang merupakan seorang sarjana daripada negara Rusia yang mempunyai minat untuk membuat kajian berkenaan dengan pembelajaran. Pavlov ini telah melakukan satu siri percubaan secara sistematik dan saintifik bertujuan untuk membuat kajian bagaimana pembelajaran boleh berlaku ke atas sesuatu organisme. Pembelajaran pelaziman klasik ini dapat diketahui dan kita dapat lihat daripada tingkah laku seseorang individu itu seperti individu yang mengalami fobia. Seperti yang kita tahu, fobia ini merupakan satu tingkah laku di mana seseorang individu itu mempunyai rasa takut, rasa bimbang, rasa cemas yang sangat melampau hingga membuatkan mereka tidak mampu untuk menumpukan perhatian sepenuhnya dalam aktiviti seharian mereka dan membuatkan mereka lemah dan tidak mahu melakukan sebarang aktiviti dalam kehidupan seharian mereka akibat daripada fobia yang dialami oleh mereka seperti dihina, ditengking, dimaki dan sebagainya. Perkara-perkara negatif yang dialami oleh mereka membuatkan rasa bimbang itu semakin melampau dan semakin meningkat dalam diri mereka.
Okey, yang seterusnya adalah pembelajaran pelaziman operan. Teori pelaziman operan atau pembelajaran operan ini mempunyai sedikit kelainan berbanding dengan teori pelaziman klasik kerana dalam pembelajaran klasik, organisme akan mengeluarkan tindak balas atau gerak balas kepada setiap rangsangan yang telah dilakukan. Namun, pembelajaran operan ini pula merupakan sesuatu organisme membuat gerak balas yang dimahukan serta kemudian akan diberikan ganjaran. Pembelajaran secara operan ini juga merupakan satu bentuk pembelajaran seseorang yang telah menggunakan sesuatu gerak balas yang kukuh dan tetap dipilih daripada beberapa gerak balasnya. Secara asasnya, teori pelaziman operan Thorndike adalah merupakan kajian pelaziman operan tahap primer atau primary instrumental conditioning, iaitu penghasilan gerak balas terlazim adalah berdasarkan peneguhan rangsangan tak terlazim yang berkaitan. Okey, seterusnya berikut merupakan bukti pelaziman klasik dan pelaziman operan yang berlaku dalam filem Sam. Yang pertama ialah pelaziman klasik. Pembelajaran klasik ini dapat dilihat dalam filem tersebut pada minit ke-15 di mana perempuan yang bernama Lisa yang juga merupakan watak utama dalam filem ini telah bertemu dengan bekas kekasih dia iaitu Jeff yang dilakukan oleh Samsu Yusof dalam filem tersebut. Lisa ini kelihatan seperti tidak senang hati dan juga tidak suka apabila bertemu dengan Jeff, dan dapat dilihat ia juga tidak mahu untuk kembali bersama dengan Jeff akibat daripada ketakutan yang telah dialami. Fobia yang dialami iaitu ditampar, ditengking dan dihina oleh Jeff apabila dituduh curang bersama dengan lelaki lain oleh Jeff. Di sini juga dapat dilihat bahawa Jeff itu merupakan seorang yang garang dan juga merupakan seorang yang panas bara, menyebabkan Lisa hanya senyap dan tidak mempedulikan kehadirannya di pejabat mereka bekerja. Ini membuatkan Lisa itu sedikit mengalami fobia akibat daripada masa lalu dia dan asyik teringat akan perkara yang telah dilakukan oleh Jeff terhadapnya. Seterusnya ialah pelaziman operan. Pelaziman operan ini dapat dilihat pada minit ke 1 jam 19 minit 24 saat. Dalam filem tersebut, watak Lisa ini telah diculik dan diletakkan di sebuah kawasan yang senyap sunyi yang juga tidak diketahui ramai. Namun pada minit tersebut, Jeff belum menjumpai Lisa, namun dia telah menemui seorang lelaki itu Sam yang sedang berdiri dalam keadaan mencurigakan, dan apabila dia telah tegur, watak Sam itu telah berubah dan dia berada dalam identiti yang berbeza, iaitu identiti yang jahat kerana menoleh ke arah Jeff dengan memegang kaca seolah-olah ingin melakukan kejahatan terhadap Jeff. Namun, dia bertindak untuk melawan dan telah bersedia dengan berlari di kawasan selamat dan menghadapi pergaduhan dengan Sam tersebut, dan akibat daripada perbuatan tersebut, Sam telah ditembak oleh anggota polis pada minit ke 1 jam 29.7 saat. Hello, Jeff. Jangan nak samakan diri saya dengan dia awak lah. Sekarang ni aku cakap pasal kau, bukan pasal aku. Sepatlah lagi. Terasa ke? Tengok saya. Lelaki jenis apa awak ni, Jeff? Saya sayang awak tahu. Tapi saya dah tak tahan dah dengan awak punya sepak, dengan awak punya maki hamun. Satu je saya minta. Jangan cari saya lagi. Polis! Berhenti! Nama saya Nur Ilika Natasha binti Arifin, nombor matrik 279742. Okey, saya akan membentangkan soalan nombor 4 iaitu yang berkaitan dengan kecerdasan. Okey, perkara yang membezakan watak utama dalam filem Saya Ahmad Mencintaimu iaitu Sam berbanding watak yang lain dari sudut kecerdasan ialah kita boleh tengok pada minit ke 1 jam 13 minit 40 saat, Sam ni disahkan mengalami skizofrenia yang menyebabkan gangguan dalam pemikiran, persepsi dan emosi. Jenis penyakit ni, doktor? Belum pasti lagi. Mungkin skizofrenia ataupun identiti disosiatif. Sebagai sebahagian daripada skizofrenia, Sam ni juga mempunyai gangguan imajinasi yang kuat. Okey, pada minit ke 1 jam 9 minit 57 saat, dia mendengar suara halusinasi yang menyebabkan dia merasakan perkara yang tidak wujud dalam realiti. Dalam filem ini juga, Sam menunjukkan kekuatan fizikal yang luar biasa apabila dia berada dalam keadaan psikotik. Okey, pada minit ke 1 jam 12 minit 16 saat, dia telah menikam ayahnya di dada sehingga meninggal dunia. Ini menunjukkan bahawa keadaan psikotik Sam memberikan kuasa luar biasa walaupun ketika itu dia masih kanak-kanak. Bantu! Biar saya ajar dia!
menjelaskan tentang teori kecerdasan berbilan oleh Howard Gardner dalam filem Sam. Teori ini mencadangkan kewujudan beberapa jenis kecerdasan yang berbeza. Gardner berpendapat bahawa kecerdasan bukan sahaja terhad kepada kecerdasan kognitif tradisional iaitu IQ, tetapi juga merangkumi pelbagai kecerdasan lain yang mempunyai potensi dan ciri unik. Okey, berdasarkan filem Sam, kecerdasan interpersonal dan intrapersonal merupakan jenis kecerdasan yang paling menggambarkan watak Sam. Kecerdasan interpersonal merujuk kepada kebolehan seseorang untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Okey, dalam filem ini Sam ni mempunyai hubungan yang rapat dengan Lisa dan dia cuba mengekalkan kebahagiaan mereka bersama. Pada minit ke 1 jam 17 minit 27 saat, sewaktu Sam dan Lisa hilang, Jeffrey telah mencari mereka termasuklah pergi ke rumah Sam dan kilang PVC. Ini menunjukkan kemahiran interpersonal Sam dalam membina hubungan positif dengan rakan sekerja. Zap. Zap. Di dalam kecerdasan intrapersonal pula, pada minit ke 1 jam 8 minit 1 saat, Sam berhadapan dengan imajinasinya yang menunjukkan bahawa dia telah ditumbuk oleh seseorang dan dia bergelut dengan perasaan kekeliruan antara realiti dan dunia imajinasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Firdaus bin Wan Hassan dan nombor matrik saya 279429. Dalam perbentangan ini saya akan memberikan penjelasan tentang soalan yang berkenaan dengan motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik yang terdapat dalam movie Sam. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, iaitu merupakan kepuasan peribadi yang dapat dari melakukan sesuatu tindakan atau aktiviti. Ini berarti aktiviti berkenaan motivasi intrinsik dapat merasakan kepuasan ataupun kegembiraan intrinsik yang muncul dari dalam dirinya sendiri ketika mereka terlibat dalam suatu kegiatan. Manakala motivasi ekstrinsik pula berkaitan dengan faktor eksternal ataupun luaran yang mendorong kepada individu untuk melakukan sesuatu tindakan ataupun aktiviti tersebut. Yang pertama adalah gabungan motivasi intrinsik beserta gabungan motivasi ekstrinsik. Pada minit ke-13 kita dapat lihat bahawa menunjukkan Lisa menerima pelawaan daripada rakan sekerjanya untuk menyertai beliau ke konsert pada hari Rabu. Pada awalnya Lisa agak enggan untuk menerima pelawaan tersebut, namun rakannya tersebut menawarkan tiket yang percuma dan dalam masa yang sama Lisa dapat meluangkan masa bersama rakannya untuk menghilangkan tekanan di tempat kerja. Yang pertama adalah gabungan motivasi intrinsik beserta gabungan motivasi ekstrinsik. Pada minit ke-13 kita dapat lihat bahawa menunjukkan Lisa menerima pelawaan daripada rakan sekerjanya untuk menyertai beliau ke konsert pada hari Rabu. Pada awalnya Lisa agak enggan untuk menerima pelawaan tersebut, namun rakannya tersebut menawarkan tiket yang percuma dan dalam masa yang sama Lisa dapat meluangkan masa bersama rakannya untuk menghilangkan tekanan di tempat kerja. Dah hari Rabu ni, aku nak ajak kau pergi konsert. Member aku ada free tiket. Kalau kau nak, aku nak confirm sekarang. Jom. Alah, jom lah. Kau tak nak pergi, aku tak nak pergi jugalah. Sebenarnya ngam juga tu sebab hari Rabu aku half day. Yes! Yang kedua adalah berkenaan motivasi intrinsik yang terdapat dalam filem Sam, iaitu pada minit ke-18.40 sehingga minit ke-19. Pada adegan ini menunjukkan watak hero dan heroin iaitu Lisa dan Sam telah pergi bersiap-siap bersama selepas tamat waktu bekerja di ICT. Lisa telah mengambil keputusan tersebut untuk mengajak Sam ke tempat itu kerana ingin melepaskan tekanan daripada penat bekerja di pejabat. Jom, saya hantar balik. Saya tak nak balik rumah dulu. Habis nak pergi mana? Manakala motivasi intrinsik dalam movie tersebut pula adalah dipaparkan pada minit ke-51 hingga minit 51.40 saat. Iaitu pada adegan tersebut, bos telah menyuruh Jeff keluar daripada pejabat dan mencari Lisa dan Sam sehingga berjumpa. Hal ini jelas menunjukkan bahawa Jeff terpaksa akur dengan arahan daripada bosnya kerana tidak mahu menjejaskan reputasi dan mengelakkan daripada dimarahi oleh bos mereka. Sudah, kau pergi cek dia orang. Ini klien penting ni. Habis bos nak suruh saya pergi kilang tu ke? Ni pun dah pukul berapa bos? Tak apa, malam pun tak apa. Yang penting aku nakkan file klien kita tu. Seterusnya, pada minit ke-56.24 saat hingga minit ke-56.40 saat juga telah memaparkan motivasi intrinsik dalam cerita tersebut, iaitu di mana Sam telah mengambil pisau daripada musuhnya untuk memulakan pergaduhan demi menyelamatkan Lisa dan membawanya keluar daripada kilang PVC tersebut. Sam melakukan perkara tersebut bukannya dengan keinginan beliau dan ianya menunjukkan desakan yang berlaku menyebabkan Sam menerima cabaran tersebut.
terakhir sekali adalah motivasi ekstrinsik juga terdapat pada minit ke 1 jam 15 minit 15 saat hingga 1 jam 15 minit 37 saat yang menunjukkan terdapatnya motivasi ekstrinsik. Hal ini dikatakan demikian kerana Sam telah berjanji dengan bosnya untuk bekerja dengan sebaik mungkin setelah diterima bekerja di syarikat tersebut. Dan apabila bosnya juga berkata jika prestasi Sam agak baik, bosnya akan memberikan kenaikan pangkat kepada beliau. Saya janji kalau saya diberi peluang untuk bekerja untuk syarikat ni, saya akan buat yang terbaik untuk syarikat ni. Saya janji, bos. Okey. Awak diterima untuk bekerja dalam syarikat ni. In time, kalau awak bekerja keras, berusaha, you'll get promoted. Tahniah. Nama saya Siti Daridayu binti Arifin, nombor metrik 278043. Di sini saya akan membentangkan teori personality yang terdapat dalam filem Sam. Teori yang pertama iaitu teori psikoanalisis Lightman Board, di mana teori ini mempunyai beberapa tahap iaitu tahap sedar, tahap prasedar dan juga tahap bawah sedar. Saya akan fokuskan kepada tahap bawah sedar. Tahap bawah sedar merupakan peringkat paling penting dalam psikoanalisis. Pada peringkat inilah yang memainkan peranan dalam pembentukan personaliti seseorang itu selain daripada desakan naluri secara semula tadi. Tahap bawah sedar ini merupakan pemikiran perasaan yang mana seseorang tidak dapat menunjukkan dengan sengaja. Peralihan daripada tahap ini kepada tahap sedar perlu kepada batuan bakar. Berdasarkan filem watak utama filem tersebut berlaku peralihan daripada identiti asal kepada identiti ubahannya yang lain. Keadaan tersebut ada ditunjukkan oleh Sam pada minit 1:7 minit 17 saat hingga 1:7 minit 22 saat, di mana Sam telah membunuh kekasihnya sendiri dalam keadaan tidak sedar, iaitu apabila berlakunya pertukaran identiti asal Sam kepada identiti ubahan yang bersifat jahat. Pemindahan daripada satu identiti kepada identiti yang lain dikenali sebagai peralihan. Biasanya tercetus melalui keadaan yang negatif atau tertekan dan pada masa yang sama berlaku tanpa sebarang petunjuk yang dapat dilihat. Teori yang kedua iaitu teori kepribadian 5 besar, iaitu di mana neurotik adalah satu daripada 5 faktor dalam teori personality 5 besar. Faktor ini menerangkan sejauh mana seseorang cenderung mengalami emosi negatif, kebimbangan dan ketidakstabilan emosi. Orang yang tinggi dalam neurotik selalunya mempunyai indera emosi yang lebih luas, lebih mudah tersinggung dan lebih terdedah kepada tekanan. Orang yang mempunyai tahap neurotik yang tinggi mungkin cenderung mempunyai kemarahan yang lebih sengit dan kerap. Mereka mungkin mudah gelisah dan tidak bertindak balas dengan kemarahan yang lebih hebat dalam situasi yang mencetuskan kekecewaan, ketidakadilan atau kegusaran. Berdasarkan filem Sam, keadaan yang menunjukkan Sam merupakan seseorang yang neurotik pada minit 12 minit 5 saat hingga 12 minit 18 saat, di mana Sam memarahi Haikal kerana Haikal menyatakan Sam tidak layak untuk bercinta dengan Lisa dan Haikal juga meminta Lisa untuk putuskan hubungan. Hal ini menyebabkan Sam bertambah marah kepada Haikal sehingga menimbulkan pergaduhan. Hei, kau tak sedar ke? Kau ni tak layak langsung untuk Lisa. Lisa, boleh tak kau break off dengan Mamat ni? Kau banyak aku. Hafiz,